Assalamualaikum dan selamat petang guys. Anda sekarang sedang menonton Borak Tesi Peng secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan MyTV macam biasa. 45 minit. Of course bersama dengan Fir dan Marzela Sigai. Macam-macam benda yang kita akan kongsikan. Apa khabar Marzela? Selamat petang. Khabar baik Fir. Fir dah makan dah tadi? Alhamdulillah dah makan. Saya pun dah makan. Dekat Kuching cuaca hujan kat luar. Betul. So kepada yang memandu tu pandulah berhati-hati lah guys. Sebab sekarang ni nak tengok kita pun on the go. Bukan setakat boleh tengok dalam kaca TV. Boleh stream kita orang dekat Facebook secara langsung dan juga YouTube secara langsung. Type TVS. Kalau tak sempat tengok kan Fir. Betul. Sekarang pun tengah langsung ni. Betul. Dekat Facebook dan YouTube. So itulah teknologi zaman sekarang. Okay. Dan of course tetamu yang akan bersama dengan kita hari ini, tetamu yang istimewa. Sebab apa? Sebab dia adalah owner untuk kedai makan, kedai minuman, dan dia juga sekarang ni tengah aktif dengan projek sedekah Mami Cendol. Kita akan bersama dengan Farah Wahida. Kita dah rakam dah siap-siap semalam. SOP. Okay. So guys, sebelum kita nak memulakan benda yang viral, yang trending, yang kita petik dekat social media, Marzela Sigai nak kongsikan kes harian COVID-19 di Sarawak semalam. Kita champion kan semalam kan Marzela? Kita memang champion beberapa hari ini Fir. Semalam kes positif di Sarawak yang baru merekodkan kes sebanyak 3,200 kes, di mana Kuching kekal menjadi negeri yang tertinggi dengan kes sebanyak 805 kes, diikuti Serian 630 kes, 1,271 kes, Bintulu 211 kes dan Samarahan 126 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak iaitu sebanyak 137,812 kes. Duka cita dimaklumkan terdapat 7 kes kematian COVID-19 yang baru semalam Fir. Dan terdapat 5 kluster baru iaitu kluster Pinang Jalan Kuching. Pinang Jawa. Pinang Jawa, Pinang Jalan pula. Lepas tu kluster Sungai Setulai Sebauh, kluster Bukit Barun Tatau, kluster Beruruk Pakan dan kluster Sungai Tangap Subis. Dan tiada kluster tamat semalam. So ini menjadikan kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu sebanyak 144 kluster. Banyak juga Marzela. Tapi ada berita yang agak gembira untuk yang duduk dekat kawasan Semenanjung Malaysia, sebab esok panggung wayang dah dibuka dah. Dan kita esok banyak kelonggaran lah yang aku sempat baca tadi Marzela. Antaranya persembahan teater dah boleh ada penonton, tapi semua kena maksimum 2 dos lah. Event panggung wayang, and then dia adalah had dia dalam 50% dalam panggung wayang, and then nak menonton teater, persembahan teater, and then indoor basking, persembahan dekat lounge hotel, semua dah dibolehkan. Ini untuk apa orang menaikkan kembali ekonomi penggiat-penggiat seni tanah air lah sebenarnya. So kita harap Sarawak pun insya-Allah one day akan ikut juga. Aku lama tak tengok wayang Marzela. Tak betul. Apa, lepas ni kalau kau dah boleh tengok dekat sini dekat je kau jalan kaki. Aku buat wayang je. Okey. So jom kita nak kongsikan benda yang viral. Cerita pertama, seorang budak dia nak buat flip guys. Nak buat flip. Tetapi landing dia jatuh kat dalam longkang. Kita tengok video ni guys. Ini vlog budak ayah. Ni bahaya ni. Tak sesuai lah tempat untuk kau landing sembarang macam tu. Itulah. Buat flip. Ini kalau zaman aku budak-budak dulu, ada terms tau. Kalau jatuh dalam ni, orang cakap main parit. Kau pernah main parit tak? Mestilah pernah. Pernah? Budak kecil cantik macam ni main parit. budak kecil kot. Okey lah. Kau tahu apa? Alright, next. Sekarang ni aku rasa ramai yang rindu nak masuk ke dalam kelas. Tak kisah kelas sekolah rendah, menengah ataupun pengajian tinggi ya Marzela. Sebab apa? Sekarang ni ada seorang pengguna dekat TikTok ni, aku sempat tengok di post balik dekat Facebook lah. Dia berkongsi ragam guru bila masuk kelas. Dia macam-macam jenis ragam ni. Betul. Cikgu. Kita tengok guys. Jom kita tengok. Kita lepas kerinduan dengan cikgu. Assalamualaikum kelas. Sorry, cikgu lambat tadi. Assalamualaikum kelas. Assalamualaikum kelas. Tinggal
barang cikgu tu? Dah pula baca muka surat 9. Assalamualaikum kelas. Buat apa ya? Tok nak kurang ajar sidak tu bising dulu. Pantau bising tidak? Sarawak eh. Aha. Tapi aku Mazila, Kenapa? ragam cikgu aku dulu best. Aku masa sekolah, aku antara pernah duduk dekat satu kelas yang agak nakal lah. Termasuk aku lah. Kita orang bising tau. Bising. So cikgu aku ingat dia cikgu ni, Stres. dia cikgu Ada murid matematik macam tau. korang. Dia tengah pregnant. Ah. So dia masuk je kelas, dia bukan masuk macam tu tau. Dia masuk tu marah-marah, dia pukul meja dengan rotan, aku duduk paling depan. Lepas tu dia pukul aku tiba-tiba. Kau tak kena tempias lah ni. Aku macam apa? Kan dia pap macam tu. Nak suruh orang diam, aku jadi bahan tau. Itulah nasib malang kau lah Oi, waktu dahsyat lah. sekolah. Ni nak menunjukkan lah cikgu ni pun dia normal macam Yelah, kita manusia juga biasa lah. juga. Tapi zaman tu respect. Bila cikgu dah macam tu, kita orang hormat tau. Okey, Fir. Next, Cerita Mazira. seterusnya, Fir. Kita kan waktu pandemik COVID-19 ni tak boleh nak keluar sangat. Yang ni aku nak kongsikan seorang kanak-kanak ni lama sangat dia tak keluar. Sampai kan dia keluar, dia takut dengan bayang-bayang sendiri. Oi, Jom kita dia tengok. macam cerita peribahasa anjing yang bayang. Kan pernah ada dulu cerita rakyat, anjing yang takut dengan bayang sendiri. Oh, aku rasa aku tak Bila dia pergi berkesempatan sungai, nak tengok. dia tengok, dia takut dengan bayang sendiri. Aduh. Tapi budak-budak, yelah, diorang kan masih, Dalam cerita diorang tak ni, tahu. dalam cerita ni memang real takut bayang sendiri. Tapi ada manusia, dia memang takut bayang sendiri, cara lain tau. Mungkin dia memang jenis yang selalu buat salah. Tapi dia, dia bila jumpa faham. orang, dia akan cakap dengan orang tu, kau jangan buat salah. Sebab dia Kira macam dia insecure lah. sebab buat dia benda dah tu ada kan. bayang-bayang dia. Kalau dia selalu menipu, dia takut orang lain menipu pula. Macam itulah contoh. Okey, Fir. Okey. Yang ni aku nak ceritakan sempena Hari Kebangsaan. Kau tahu kan salah satu, tak tahu lah mungkin kau tahu ke tak. Benda ni pun viral actually. Salah satu restoran makanan segera ada mengadakan cabaran dengan menawarkan menu percuma sekiranya pelanggan tersebut menyebut merdeka sebanyak 3 kali. Tapi lain yang terjadi kepada seorang lelaki ni apabila dia kena prank lah. Tak terkejut ke? Orang nak main restoran tiba-tiba masuk, merdeka, merdeka. Kau bayangkan ni macam, yalah macam orang tua tengah makan. Tak terkejut ke? Ya. Tapi yalah, ni kan dah namanya challenge. Okeylah. Tapi Nak yang ni, tengoklah macam mana challenge ni. lelaki ni dia bukan dia sebut merdeka tau. Dia sebut perkataan lain. Jom kita tengok. 喊什么啊？加肉跟米辣，加肉给米浪3次免费送啊！Hello，加肉给米浪，加肉给米浪，加肉给米浪。 Hai, selamat Hari Merdeka. Ya，加肉给米浪，加肉给米浪。 Merdeka, Merdeka，mak。dia cakap加肉给米浪。OK，chill chill。Merdeka, merdeka, merdeka. Yeah。OK，thank you。 Bye. Oh, that's true. Manas kawan. Aku dah tengok satu video ni. Dia lalu juga kat restoran yang sama. Dia cakap merdeka, merdeka, merdeka. Lepas tu yang tengah ambil order tu, apa bising-bising. Esok merdeka, ini hari biasa lah. Dia awal Aku dah tengok video tu. Itu dahsyat. Okay, guys. Kita nak berehat sekejap kan. Lepas ni kita ada benda lagi yang kita nak kongsikan kepada penonton. So don't go anywhere guys. Borak Tesi Peng will be right back. Kembali lagi dalam Borak Tesi Peng ditemani Zel dan Fir. Okey, kita nak sambung cerita kita Mazilah sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita, seorang owner lah, Tokenio lah orang Sarawak. Seorang ini juga aktivis untuk projek sedekah Mami Cendol. Kita akan bersama dengan Farah Wahidah sekejap je lagi. Tapi kita nak kongsikan terlebih dahulu benda-benda yang viral dekat SOCMED ni. Okey, bila swab test ni,
macam-macam benda, macam-macam karenah yang kita jumpa. Betul. Sejujurnya aku pernah melalui proses swab test ni berkali-kali juga. Bukan hanya kau, Fir. Aku pun sama. Okay. And then, seorang wanita ni tengah buat swab test, tiba-tiba petugas yang tengah membuat swab test tu macam pelik. Sebab apa? Keluar suara nenek kebayan, guys. Adakah di kawasan sekitar? Di manakah itu? Okey. Hai, ini genilah bodoh. Hai. Ni orang tua apa ni? Nak kedak orang tua. Aduh, macam-macam karenah masalah. Bahayalah, Fir. Bahayalah. Melatah-melatah macam ni kena swab ke. Tapi nak best lah. tunjuk. Dia Aduh. jadi hiburan lah untuk kita kan. Muka-muka Betul lah. cantik tapi Tapi melatah juga. Melatah pun kesian juga tengok dia orang ke. Apa kau pegang ni? Taklah, aku imagine kalau orang tu tadi kan swab. Kalau dia nak ambil vaksin, macam mana dia melatah? Kau pegang ni aku tiba-tiba- macam pelik. Okey. Over feeling. Next. Aku dah tengok ni video pasal kura-kura yang bergerak pantas. Sebab kita tahu kura-kura kan lambat sikit pergerakan Betul, dia dia. orang sangat slow kan. Tapi yang ni pantas, guys. Siap netizen cakap ni macam CGI je, ada yang cakap macam edit je, dan ada yang cakap memang betul. Sampai ada cakap trust the process. Daripada lambat dia jadi cepat. Kita tengok VT ni, Jom guys. kita tengok. Tengok. Kau rasa betul ke tipu ke? Mungkin adanya pasal mesin ke apakah di yang pun dadak macam pelik semacam. Tapi laju kan? Laju. Sebab kita, memang pernah keluar juga cerita pasal kura-kura dengan Anap. Dah obvious lah kura lambat, tapi tak tahulah. Zaman teknologi sekarang, orang yang tak handsome boleh jadi handsome. Orang yang cantik boleh jadi tak cantik. Itu Kenapa zaman sekarang. tangan tu tunjuk aku? Tak, yang cantik boleh tak cantik. Yang tak handsome boleh jadi handsome. Contoh. Baiklah. Itu contoh. Okay. So, next. Cerita pasal seekor kucing. Selalu kita tengok, guys. Manusia memang kerap bergaduh. Macam saya dengan Mazela. Kita dah normal dah gaduh. Okay. Untuk kucing ni, untuk haiwan ni, agak rare. Ataupun luar biasa, guys. Kita tengok kucing ni, dia menampar seekor kucing lain. Kita tengok, guys. Dapat kawan. Tapi kucing sememangnya dikenali sebagai haiwan yang liar. gauk kan? Bukan gauk. Kucing ni dia Garang okey sebenarnya. Dia tak garang, dia manja. Dia orang tersendiri tak? Dia tengok keadaan tuan dia menjaga dia macam mana. Kalau tuan macam kau, dia akan manja lah. Kalau tuan macam aku yang jenis biar makan pun makanan yang tak apa-apa. Memang agak liar lah jadinya. Tapi to be honest, aku agak takut dengan kucing. Aku takut kucing, takut anjing, takut. Aku takut dengan haiwan, reptilia, serangga. Wanita pun aku takut dengan ada. Okey, Fir. Tadi kan aku cerita pasal Hari Kebangsaan. Kalau kau laung merdeka sebanyak 3 kali, kau boleh dapat makanan percuma. Alright. Yang ni pula, cara lelaki ni berniaga cukup unik sebab dia menganjurkan pertandingan jawab soalan matematik jika pelanggannya mahu mendapatkan makanan percuma. Jom kita tengok video. Dapat ke tak dapat diorang punya pelanggan jawab matematik? If you get this question right, you get to grab whatever you want. You have 5 seconds to grab whatever you want. One question. 5 times 5. Ain't that 25? 5, 4, 3, 2, 2.5, 2 1/4, 1. Aight. I'm good though.
Sebab to be honest, kalau kita dah lama tak belajar, tiba-tiba kena jawab soalan matematik oleh bagi macam tu, belum tentu Aku kita boleh matematik aku jawab. agak fail sikit lah matematik. Aku memang kurang sikit lah. Kalau course, nak dia menipu, memerlukan aku banyak menipu lah practice. dengan number. Aku agak kurang. Okay guys, itulah cerita-cerita yang kita sempat petik dekat social media. Dan lepas ni seperti yang kita dah janjikan, tetamu yang akan bersama dengan kita dah siap ada rakaman guys. Kita akan bersama dengan Farah Wahida. Kita akan cakap more about projek sedekah Mami Cendol guys. Dalam keadaan pandemik ni kita nak tahu siapa yang dah dibantu, macam mana proses nak membantu, nak memberi bantuan, nak apply bantuan. Okay, jom lepas ni kita berehat sekejap guys. Borak Teh Si Peng. We'll be right back. Alright guys, kembali dalam Borak Teh Si Peng. Yep, seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dengan seorang pengusaha kedai makan, pengusaha kedai minuman dan baru-baru tu nya banyak terlibat dengan projek sedekah Mazila. Membantu yang terkesan dalam COVID-19. Tapi sebelum pandemik COVID-19 pun dia dah melakukan projek sedekah tu. So dengan Kira macam charity project lah Fir, kan? yes, betul. So kita akan bersama dengan owner ataupun Tokenio untuk Mami Cendol. Kita bersama dengan Farah Wahida. Hai. Hai. Ataupun lebih Assalamualaikum. mesra disapa dengan nama Ida. Betul lah? Okay. Okay. So how to say? Farah kah Wahida kah Ida tak? Farah. Farah Wahida. Farah. Okay. So okay Farah. Kita nak bercerita pasal projek sedekah, tapi sebelum kita nak touch dululah berkenaan dengan siapa sih kenal Mami Cendol, especially yang diam dekat area Kuching Utara memang tahu. Mami Cendol memang famous tu sih. Kau pernah makan Mami Cendol Mazila? Pernah, banyak kali. Oh pernah? Pernah. Back then lah. Waktu kami masih dekat office Selamat dulu. Okay. So kita tanya dengan Farah lah. Berkenaan dengan Mami Cendol. Okay, so Mami Cendol tahun founded bila sebenarnya? Tahun bila? Okay, Cendol. Assalamualaikum semua. Hai. Okay, nak cerita Cendol lah. Okay, Cendol tu sebenarnya terjadi macam tertubuhnya Cendol tu sebab bapa kami, ayah kami terlampau suka Cendol. Okay, dulu dalam tahun 2014-2015 kami belajar di Penang, ambil master. So adik-adik kami semua di KL tengah belajar, mereka semua belajar jauh bah. So every week kan dulu famous dengan jalan tanah. So every week nya sanggup ambil flight tiket Asia yang murah ya untuk fly pergi pasar malam ya makan cendol je. Dalam setahun 2 tahunnya macamnya. So macamnya terlampau suka gila makan cendol. So dekat Kuching kan belum ada cendol yang Muslim made masa ya, macam susah nak jumpa nak. So nya sanggup lah nya terlampau suka makan cendol. So dalamnya tiba-tiba mak kami rasa macam buang duit je malah naik belon. Apa kata mami belajar mola. So daripada sial lah mak kami yang pergi belajar mola cendol. So bila dah mola cendol, Trial and error pola resepi mami pola cendol. Yes. R&D cendol ya ambil masa setahun. Okay, setahun mak kami pergi KL, Penang, Kedah, Melaka just nak belajar mola cendol ya. Sebenarnya untuk bapa ambil makan je. Biasalah mak tu nak macam mak kami tak macam perfectionist sikit. So nya nak mola walaupun pakai bapa mesti nyaman. Cuma apa? So nya pergi dalam setahun. So lepas tu baru bila pola break dengan family. So dah nyaman bagus kita jual. So daripada sial lah kami macam okey lah kita try bisnes cendol lah. Jadilah cendol. Patutlah nama Mami Cendol ataupun Cendol Mami daripada Mami. Lah sebenarnya asal usul nama cendol Mami ya. Tapi bila kita dah establish, bila dah kata orang mendapat perhatian daripada seluruh orang Kuching, especially kadang yang orang Semenanjung yang bekerja dekat Sarawak tu, jujur ikhlas Farah, pernah sampai ke 3 minggu semua memang rasanya autentik.
Memang kedak rasa tangan orang Melaya kata orang. Kita dah orang Melaya kan saya dah. Padu patut lah. No wonder. Okay, so yalah Ketok bila dah ke dalam fasa pandemik COVID-19. Kami kadang melimpas channel Mami pun kadang kami selalu dengan bini Tok Mazela aku selalu bini aku mesti macam si sabarlah pandemik Tok nak berakhir. Macam lama dah singgah ke Sia nak. Macam kami Ria bini bila sangat mengandung bila dah beranak baru nak macam kata orang nak cuba ke Sia pandemik. Nah, jadi macam jadi sekarang tu apa cabaran terbesar sebenarnya Farah apabila mengendalikan sesebuah F&B pun atau projek tu apa dalam fasa pandemik dalam pandemik okey terus terang masa pandemik tu bukan kami ejak lah majoriti tu kedai-kedai makan kawan-kawan kami semua melalui fasa yang genting kata orang getir yang susah sebab apa kini tu bahan di pasar barang-barang kering ke apa barang basah barang mentah semua naik harga semua mahal lah lepas tapi kita bila kita dah berjual kita memang everyday mau terpaksa keluar modal saya ada istilah keluar modal walaupun sikit 100 200 300 tetap perlu keluar modal tapi income kita saya tahu ke bah belum tahu kadang-kadang kami orang sehari 400 set balik 200 set balik. Mun kamu tutup kedai, nang seriously tahap teruknya macam ni. Mun kamu tutup kedai, lagi saving, si perlu keluar duit modal, si perlu keluar duit gaji apa semua. So bila buka tu memang orang madah macam kami memang buka untuk pekerja kami. Kami macam berkorban lah. Berkorban untuk biar kerja. Sebab pun kami orang si buka, kita nak beri gaji percuma pun susah juga sebab kita pun banyak tanggungan nak kereta, rumah apa semua nak. So mau kita fikir juga mun aku si buka biar kerja aku nak makan apa, anak nak jadi susu macam ni. Sekali-sekala bolehlah kita tolong beri duit. Mun dah sampai 3-4 bulan dah setahun macam tu. Mau kita terpaksa korban lah. So macam kini tu kami orang buka honestly lah buka memang untuk gaji pekerja dan untung sikit-sikit pakai makan, pakai minyak kereta, macam ni aja. Nang kini tu lah dalam pandemik tu. Sangat kritikal lah Hamada. Sangat terjejas lah. Tapi Tok boleh katakan apa? Tok boleh katakan kita membantu golongan yang terjejas. Sebab Mazila untuk pengetahuan kau, Farah tu yang sekarang tu tengah macam agak sibuk juga mengendalikan projek sedekah. Walaupun kata orang saya ada untung tapi membantu pekerja untuk memberi gaji bagi membantu melangsungkan kehidupan ia adalah salah satu sedekah. Lepas tu kembalinya kita daripada berehat Farah kita akan touch more on your projek sedekah ya. Mungkin tak boleh tell us more macam yang bermula, siapa yang dibantu, NGO ni yang terlibat. Okay, so guys, lepas tu kita akan terus bersama dengan Farah Wahida berkenaan dengan projek sedekah dan Tokenio untuk Cendol Mami dekat Gita guys. Okay, we'll be right back after this. Don't go anywhere. Borak Teh Sipeng. Alright guys, kembali dalam Borak Teh Sipeng. Masih lagi kita bersama dengan Farah Wahida. Nama memang nama persis penyanyi. Kan ada penyanyi nama Farah Wahida. Tapi Farah Wahida tu guys, bagi yang si tahu orang yang tengah menonton tu, dia adalah wang kuat Tokenio untuk Cendol Mami dekat Kuching dan nya sekarang tu pun tengah apa kata orang sibuk dengan projek sedekahnya. Banyak membantu golongan yang memerlukan Mazela. Memang lagi kena time pandemik COVID-19 tu memang it's the right time lah sebenarnya. Okay, tulak ke tepi cerita pasal Mami Cendol. So sekarang tu projek sedekah kita. Sebab nama kita agak kata orang ada yang DM ada baguslah Fawahida Datuk Suma. Mun kita nangga dalam radio station aku Mazela pun ada juga pernah menemu ramahnya baru-baru tu. So can you talk more about projek sedekah kita apa? Okay. Sebenarnya sebelum tu kami tu adalah tahun keempat projek sedekah Cendol Mami. Okay, ada orang tanya kami, kena kita namakan kita sukarelawan ke? Kena kita namakan kita apa nak? Kena projek.
why project? Okay, kami explain. Okay, kena kami namakannya project. Dulu, masa mula-mula buka Cendol Mami tahun 2016, kami orang bukanlah macam famous, tapi macam masa yang fenomena juga sebab ya baru kedai Melayu pertama yang molah cendol. So memang kami orang sangat pack masa memang macam orang bersusun sampai di Jeraya nang kami. So dalam masa setahun ni memang daripada kami orang dulu memakai kanopi biru je depan rumah nenek kami. So kami rasa ia adalah satu pencapaian yang mana walaupun depan rumah aja still orang bersusun, orang ramai. So kami dengan adik kami nak dalam masa setahun rasa macam dah dapat pola kedai nak, rasa macam ya lebih bertuahnya kita orang Kuching support kita sampai tahap tu macam ni apa. So kami orang macam ni kita nak padah dengan orang Kuching tu thank you. Macam ni kita nak padah dengan orang Kuching tu betapa macam mun tidaknya saya dah macam ni. So kami macam okey siapa daripada hasil keuntungan kita potong sikit beri dengan sidaknya. So daripada hasilnya nama projek daripada Cendol Mami. Dia jadi projek sedekah Cendol Mami. Ya sebenarnya adalah untuk orang Sarawak. I see. So projek tu ada berkolaborasi dengan NGO yang lain ke ataupun kita orang bergerak sendiri? Kami orang memang under Cendol Mami. So memang Cendol Mami cuma bila dah dalam pandemik tu, kami ada a few kawan-kawan NGO lain yang join kami macam bila kami orang ada PKPD, beri manok ke, beri apa-apa, demam kilat. Ada a few NGO yang ada nama juga yang tolong lah. Maksudnya kami orang bekerjasama, tolong menolong. Kami supportnya, ada yang support kami macam lah. So, yalah sebab kadang nak mula projek sedekah atau apa tu membantu orang tu kadang sesenang apa yang kita sangka Farah. Betul? Pernah macam pernah kita bila sebelumnya pernah kita bila nak mula bantuan tu niat nak mula bantuan tapi dikecam orang ada sih. Of course, semacam kami sebabnya kami suka gila macam kami macam sebelum tu pun kami suka gila terlampau expose apa sebab kadang-kadang kita niat lain orang anggap ini tu memang mau publicity pakai melaku bisnes sebab kami semua benda ya semua tapi kami anggap benda macam bila kita memang nawaitu kita kerana Allah tak memang kita jalan je macam benda baik apa yang kita dapat pula kita terus je lah. Kami jenis macam ni. Apa yang kami rasa macam masih di landasan yang betul, kami pola je. Sikit salah orang nak anuk ke apa sebab kadang-kadang bagi kami yang penting niat kita dan yang penting orang susah kita tolong. Macam ni. Mun ada yang memerlukan bantuan macam ni sidaknya mau cari kita orang. Untuk kadang-kadang sidaknya sampai di rumah mek. Adanya WhatsApp kami. Kadang-kadang macam kami kan diam di area Jita. So kadang-kadang ada orang-orang kampung yang kenal kami sebab macam kenal family kami. Dan akan terus ke rumah kami tanya ada beras si, ada susu si. So kita akan berilah macam kami lebih kepada orang-orang Jita juga sebab kami kan area Jita. So lebih macam adanya lebih kenal kami so kami lebih biasa. More to the community lah sebenarnya kan. Tapi paling jauh kita mendapat bantuan sini ya. Kami dah sampai ke pedalaman dekat Baramiri ke apa semua kami dah sampai yang tempat jauh pas semua ada semacam kami macam untuk tempat-tempat yang jauh ya selalunya kami macam ada NGO yang tolong kami contoh macam Sahabat Semboyan Sarawak lepas ya ada GS13 maksudnya ada NGO lain ada tim sedekah so semua adalah tim-tim NGO yang mana kami orang bekerjasama untuk sama-sama tolong orang lah macam ni. Okey, Bun nak cerita pasal projek sedekah. Kita nak kembali sekejap lah ke pasal Mami Cendol lah. Ataupun Cendol Mami. Apa kejayaan paling besar sekali yang kita pernah nanggar sepanjang kita menubuhkan Cendol Mami? What is your biggest achievement? Ya, kejayaan Eka. Susah nak pada sebab kami orang masih macam orang lain mungkin dah ada macam ada franchise apa nak kami orang kami orang tetap masih di rumah nenek kami semua nanya apa hal kita orang semua pindah kedai so kami orang selalu macam kita orang dah nama pindahlah kedai kami orang si mau sebab dekat rumah rumah nenek kami so kami orang macam feels like home, tempat yang kami orang rasa cinta dan nenek kami. So nak kami orang hari jual cendol macam seronok bang. So macam tapi sebenarnya teruskan.
Okay, so macam kejayaan yang besar saya dah, tapi kami bersyukur walaupun kami orang masih di rumah nenek kami tepi Jeraya dalam masa 5 tahun, alhamdulillah kami orang masih dikenal, masih kukuh sebab nak pula bisnes tu senang tu asal ada duit. Betul. Tapi untuk kekal bertahan sangat susah. So tapi sebenarnya kami pun prinsip cuma sebagai customer, sebagai pelanggan, kami rasa memang lebih suka lagi kita pun kedai dekat rumah ya. Sebab apa? Yang lebih terasa yang pun environment yang lebih best sebenarnya. Dia rasa macam lepak di rumah nak. So yalah kadang-kadang kita tu dah busy-busy kerja, mau nanggap macam rumah yang Suasana macam santai. Yes, suasana yang best, yang mahal sebenarnya. Okay, sebelum kita berakhir Farah, mungkin kita ada any words, any shout out kepada orang dekat luar Nun, mungkin kepada yang ingin nak apa kata orang meminta bantuan daripada kita time-time keadaan genting pandemik COVID-19 tu. Maybe you Kita can ada projek share terbaru a few yang words. kita ingin kongsikan juga. Oh, okey. Projek terbaru kami tu masa tu memang masih macam biasalah, macam bantuan susu untuk baby, untuk orang tua, lepas bakul makanan, lepas food pack untuk panda dengan Grab, apa semualah, dan masih berjalan setiap hari. Cuma kami pun bantuan bukannya macam sehari terus buat 100 orang, 200 orang. Kami pun bantuan adalah sehari 10 orang, 20, tapi setiap hari. Means benda yang adalah berterusan selama 2 tahun ni, tapi setiap hari mesti ada miss. Alhamdulillah setakat tu memang saya ada miss. Cuma berterusan lah, tapi dalam kuantiti yang ikut kemampuan. Ikut kemampuan kami. So terima kasih banyak-banyak untuk tiap orang atas opportunity. Terima kasih. Kami Terima kasih juga Farah kerana sudi meluangkan masa dengan Bawa Atas Ipeng, and then kami orang di tim Bawa Atas Ipeng nak wish you all the best and good luck. Semoga terus sentiasa memberi bantuan kepada yang memerlukan, antara apa kata orang respected pun aktiviti sebenarnya, membantu orang ramai lagi yang terkesan tu. Teruskan membantu. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Farah Wahidah untuk berkongsi sedikit cerita pasal projek Sedekah Cendol Mami, owner Cendol Mami guys. Guys, esok hari kita akan kembali seperti biasa dalam Borak Atas Ipeng, of course dengan cerita yang berlainan dengan tetamu yang lain. So ingat, kita masih belum menang. Stay safe guys, if possible just stay at home. Assalamualaikum, bye bye, kita jumpa lagi Borak Atas Ipeng.